Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Awang Hafizul Helmi bin Awang Putih bersama dua orang lagi rakan pembentang iaitu Ahmad Munib bin Muhammad dan juga Al-Karim bin Al-Kasim. Baik, kumpulan kami telah memilih tajuk pengurusan fail untuk kerja pembentangan bagi kursus pengurusan core curriculum. Sebagai pengenalan, penggunaan fail ini sebenarnya telah lama bermula sejak era pentadbiran British di Tanah Melayu sebagai satu kaedah kawalan yang teratur dan sistematik pada peringkat dokumen dan juga fail. Kaedah pengurusan fail ini telah diwarisi oleh Kerajaan Malaysia ataupun pentadbiran Malaysia sehingga sekarang. Kesinambungan ini juga menjadi asas kepada pengurusan rekod kerajaan yang cekap serta menjadi teras kepada accountability dan juga integriti perkhidmatan awam. Dari segi definisi dan konsep sistem fail, apa itu fail? Fail itu sebenarnya berasal daripada perkataan Latin, iaitu filum bermaksud seutas benang untuk mengikat dokumen supaya tidak tercicir. Dan pengurusan fail ini juga boleh diistilahkan sebagai proses menyimpan segala rekod dan dokumen untuk simpan selamat atau satu rantaian aktiviti yang bermula dan juga berakhir. Fail yang diwujudkan bagi mengedarkan salinan surat-surat daripada fail asal untuk makluman ketua jabatan, pegawai penyelia dan pegawai-pegawai atasan mengenai sesuatu tindakan yang telah diambil. Okey, ini adalah maksud sebenar bagi dua istilah. Yang pertama ialah fail. Fail ini sebenarnya mengandungi dokumen, surat dan juga catatan minit. Manakala sistem pengurusan fail ialah meliputi pembukaan, pendaftaran, pergerakan, penyimpanan, pemindahan dan juga pelupusan fail itu sendiri. Seterusnya adalah tujuan sistem fail. Tujuan yang pertama adalah tempat menyimpan rekod, dokumen-dokumen penting persatuan, catatan dan keputusan yang telah dilaksanakan. Tujuan yang kedua bagi memudahkan sesuatu rekod dicari apabila diperlukan tanpa membuang masa yang banyak. Tujuan yang ketiga agar maklumat dan rekod tidak hilang, mudah disediakan dan juga disimpan. Dan tujuan yang keempat adalah untuk menambah kecakapan mentadbir dan mengurus sesuatu persatuan serta memudahkan membuat rujukan apabila diperlukan. Seterusnya adalah kategori file. File boleh dikategorikan kepada dua bahagian pengurusan, iaitu yang pertama housekeeping dan kedua adalah operational. Housekeeping adalah meliputi perkara-perkara seperti pentadbiran, perjawatan dan juga senarai kaki tangan. Manakala operational adalah pengurusan fail yang meliputi fail-fail tentang fungsi asas sesuatu organisasi seperti rekod tanah untuk pejabat tanah, rekod pendapatan untuk jabatan hasil dalam negeri dan juga sebagainya. Seterusnya kita sambung ciri-ciri sistem fail menurut Hasanah dan Armugam 1989. Okay, ciri yang pertama, dokumen mestilah mudah dicari dan diperoleh dengan cepat apabila diperlukan. Seterusnya, sistem fail yang digunakan tidak kompleks dan senang untuk dikendalikan ataupun mudah untuk difahami. Okay, seterusnya, sistem mestilah sesuai dengan keperluan sesuatu organisasi. Contohnya, sesebuah organisasi memerlukan sistem fail, pusat dan sebaliknya. Seterusnya, sistem fail boleh diubah sesuai jika perlu mengikut kehendak dan keadaan organisasi. Pengubahsuaian berkenaan bermaksud membesar ataupun mengecilkan sistem fail. Okay, seterusnya, sistem fail perlu melibatkan kos yang seminimum mungkin. Seterusnya, dokumen yang difailkan perlu mendapat perlindungan keselamatan daripada kebakaran, kekotoran, bencana alam dan kebocoran rahsia organisasi. Yang terakhir sekali, sistem fail yang digunakan perlu menggunakan ruang yang seminimum mungkin. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengelasan sistem fail. Yang pertama, mestilah dikelaskan dan diberi nombor kod yang sesuai dan teratur. Seterusnya, disusun mengikut tajuk-tajuk besar. Seterusnya, setiap tajuk utama atau tahap pertama dipecahkan kepada subtajuk. Seterusnya, penyusunan tajuk, subtajuk dan perkara disusun mengikut abjad supaya lebih mudah
mencari sesuatu file. Okey, untuk sistem file terbahagi kepada 4. Yang pertama mestilah mengikut abjad, yang kedua mengikut perkara, yang ketiga mengikut angka, yang keempat mengikut tempat ataupun kawasan. Okey, contoh mengikut angka, kita bahagikan contoh file di sekolah. Kita bahagikan 01 untuk kurikulum, 02 untuk co-kurikulum, 03 untuk hal ehwal pelajar, 04 untuk keuangan, 05 untuk asrama. Okey. Kita ambil contoh 02 untuk co-kurikulum. Untuk co-kurikulum itu adalah tajuk besar. Okey, kita bahagikan kepada tajuk kecil seperti jawatan kuasa co-kurikulum, sukan permainan, unit beruniform, kelab permainan. Okey. Co-kurikulum 02, pecahan dia contohnya unit beruniform 03 di 02-/03. Dalam unit beruniform ada pengakap contohnya. Okey, 02 unit co-kurikulum /03 unit beruniform /01 pengakap. Itu adalah contoh ataupun cara untuk kita buat sistem file mengikut angka. Okey, di sini boleh kita lihat contoh-contohnya. Okey, penerbit Fajar Bakti 764.36 MBB RH 764.36 ni selalunya nombor susunan file di pejabatnya. Okey, seterusnya Dewan Bahasa dan Pustaka, ringkasan dia DPP 3, 321 hingga 500. Ini maksudnya jumlah file yang ada. Dan di sini 32 maksudnya file yang dijilidkan sudah ada 32 jilid. Khususnya Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Bacok PPMDB, ringkasan untuk Persekutuan Pengakap tahun 93 ini adalah tahun, dan 15 ini adalah jilid yang ke-15. Okey, khususnya bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan KP, Kementerian Pendidikan. BB bahagian beasiswa 01. Okey, maksudnya bahagian beasiswa ini adalah 0188 dan dibuka pada tahun 1993 dan dia adalah jilid yang pertama. Okey, seterusnya bahagian pendidikan guru Kementerian Pendidikan Malaysia KP BPG, bahagian pendidikan guru 1992 dibuka pada tahun 1992 dan 38 ini adalah jilid yang ke-38. Okey, seterusnya kita pergi ke slide berikutnya, iaitu prosedur tutup atau buka file. Okey, macam mana kita mau tahu prosedurnya? Yang pertama, file perlu ditutup apabila mengandungi 100 kandungan atau ketebalan melebihi 4 cm. Jadi sebagai badan profesional, kita perlu tahu apa kriteria ataupun ciri-ciri file itu perlu ditutup. Yang pertama, 100 kandungan kalau adalah, ataupun kita tengok dari segi ketebalannya. Kalau melebihi 4 cm maknanya file itu perlu ditutup. Kemudian di atas kulit file yang telah ditutup dipalang dakwat merah, biru, hitam ataupun kekal. Maknanya di atas kulit file yang sudah ditutup itu perlu ada tanda. Maksudnya ditandakan palang lah, tanda X sama ada dia warna merah ke, biru ke, hitam ke, ataupun boleh kita kekalkan file itu dengan kita catat di atas file itu ditutup. Maksudnya file itu sudah ditutup dan ada maklumat berikutnya, itu jilid 2 dibuka. Maknanya ada jilid ataupun ada file yang berikutnya. Jadi file yang berikutnya itu ataupun file yang baru itu di atas kulitnya perlu dicatatkan tajuk dan nombor rujukan yang sama. Maknanya dia punya maklumat tu berkesinambungan dengan file yang telah ditutup, okay, dan disertakan dengan catatan jilid 2. Okay. Ini prosedur tutup ataupun buka file. Kemudian perkara lain mengenai sistem file, yang ini sebagai sampingan yang perlu kita tahu. Yang pertama, sampul kecil. Apa dia sampul kecil ni? Iaitu file sementara dibuka jika file asal tidak ditemui. Sekiranya lah, anda kata kalau ada file yang tidak ditemui, kita buka satu sampul kecil, itu sebagai file sementara. Okey, perkara kedua, kertas minit. Apa benda pula kertas minit ni? Kertas minit ni salinan surat yang dihantar dan dimasukkan surat-surat berkenaan dengan memberi nombor rujukan. Okey, yang ini kalau biasanya ada nombor, kalau kita tengok kerani,
sekiranya ada surat-surat yang sampai, dia perlu buat salinan kan, dan salinan itu dia akan masukkan di dalam kertas minit ini. Okay? Itu sebagai rujukan lah. Andai kata ini sebagai sokongan lah, sekiranya surat yang asli atau original itu hilang, dia boleh rujuk dekat sini ya. Kemudian yang ketiga, pergerakan fail. Pergerakan fail ini perlu melalui kerani pendaftaran dan pengantaran antara pegawai, perlu ada slip serta sistem simpanan dalam perhatian. Jadi yang ini biasa kita tengok di kerani lah, pejabat kerani, dia ada benda ni pergerakan fail. Okay. Kalau nak tahu boleh rujuklah di kerani ya. Kemudian rak penyimpanan. Okay, rak penyimpanan ni ini sebagai tambahan lah. Okay, maknanya file-file yang masih dibuka, maksudnya file yang masih digunakan, itu disimpan di dalam rak penyimpanan. Okay. Manakala file-file yang ditutup, yang sudah ditutup, dia akan disimpan di dalam kabinet keluli yang berkunci dan terasing. So kita nampaklah sistematik yang mana file yang masih boleh diguna dan yang mana file yang tidak boleh diguna. Okay. Jadi secara kesimpulannya untuk rumusan bagi kumpulan kami, pengurusan file sangat penting sebenarnya untuk membolehkan maklumat yang terkandung di dalamnya dikawal. Okay. Maknanya ada beberapa perkara yang tidak boleh diketahui umum. Ada maksudnya dikawal dan dicapai dengan cepat. Maksudnya sekiranya ada beberapa pegawai yang memerlukan maklumat-maklumat tertentu, kita boleh rujuk ataupun kita boleh guna melalui sistem pengurusan file ini. Okay. Dan tepat apabila diperlukan. So, file-file ini juga perlu diuruskan dengan sistematik mengikut piawaian prosedur pengurusan rekod yang telah ditetapkan. So, itu sahaja daripada kumpulan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami mengundur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.